Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan majlis ilmu pengajian kita pada hari ini 14/11/22, sambungan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua. Jilid yang kedua, nama kitab dia Al-Mu'inul Mubin. Kita masih lagi dalam bab salatul janazah. Bab salat jenazah. Kita dah bincang bahawa ni beberapa kategori tanggungjawab kita terhadap mayat. Nah, bila mayat seorang tu mati, apa yang kita buat? Kita mandikan dia, kemudian kita kafankan dia, kemudian kita solatkan dia. Jadi kita masih lagi dalam perkara yang ketiga, menyembahyangkan solat jenazah. Jadi kita dah bincang panjang dalam siri yang lepas, anak tak nak ulang kerana masa kita terhad. Kita sambung di muka surat 29, hukum wanita solatkan jenazah. Jadi kalau kita ni wanita saja solat, gugur tak gugur fardu kifayah. Kita bukan bincang tentang wanita sah ke tidak. Tak ada siapa kata wanita tak boleh solat jenazah. Cuma yang jadi persoalan kita ini, tidak ramai wanita yang solat jenazah, walaupun yang mati itu keluarga dia sendiri. Mana kalau solat jenazah di rumah tu, pakak dia jenguk kok balik tabir. Kenapa tidak solat? Kita ubah budaya jenguk-menjenguk itu kepada budaya solat sekali dengan orang. Ataupun kalau kita kata payuh rumah sempit contohnya, dia solat bobok dia dulu, tak ada masalah. Kemudian mari orang lain pula. Yang pentingnya wanita solat jenazah, pahala dia sama dengan laki-laki juga. Laki-laki boleh satu qiraat, wanita pun boleh qiraat juga. Yang ruginya bila tak solat. Tetapi kalau wanita sahaja solat, ini pokok perbincangan kitanya. Andainya hanya wanita sahaja solat sedangkan laki-laki ada, sah ke tak sah? Cukup ke tidak syarat fardu kifai? Tengok kitab. Tidaklah gugur fardu itu dengan sembahyang wanita sahaja sedang lelaki berada di sana. Orang laki-laki ada tapi wanita je solat. Lelaki sibuk dengan apa, tak apa. Kerana yang demikian sebagai mempermudahkan qadar si mati. Mana orang ni mati pakai serah ke wanita, serah ke muslimah. Lah, kita kata tidak boleh. Ibadat lelaki lebih sempurna, jadi doanya lebih mustajab. Yang ni kita rasa perlu diperbahaskan juga. Ramainya wanita yang alim, solat dia lebih sempurna, lebih kuat daripada laki-laki. Doa dia pun mustajab juga. Cuma masalahnya, masalah sekarang ni isunya hak laki-laki. Macam fardu Jumaat. Orang Jumaat ramai wanita pergi solat Jumaat kalau buka peluang. Tapi dah jadi hak laki-laki. Begitu. Yang muktamadnya adalah gugur fardu itu kerana sembahyang mereka dan jemaah mereka adalah sah. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan kalau tak ada laki-laki, wanita saja sah. Jadi gugurlah fardu kifayah. Kita kata alhamdulillah. Sebab kalau nak kata kerana ibadat laki-laki itu sempurna, jadi orang perempuan kata, wah, ni main diskriminasi lagu ni. Jadi kita kata kerana itu hak laki-laki diberikan. Tetapi kalau tak ada laki-laki, wanita semua ada sah. Sebab yang disebutkan tadi itu, sebab hak kata kurang ibadat, kurang mustajab, itu masih mengandungi perhatian, boleh diperbahaskan. Mana hujah orang kata tadi
tidaklah kuat. Sama mereka kita kata kalau wanita saja solat tidak sah, tak gugur, kita mengatakan tidak kuat. Itu cuma itu hak laki-laki, yang utamanya mesti laki-laki. Dalam fiqh itulah perbincangan. Sekarang kita pindah kepada hukum solat jenazah secara berjamaah. Apa hukum dia? Kita nak tahu hukum, nak tahu sandaran. Dari sudut amalan memang kita solat jenazah ni beramai-ramai, berjamaah, tapi nak tahu hukum dan juga kelebihan. Kita nak tahu apakah hukum dia dan apakah fadilat solat jenazah ini secara berjamaah. Disunatkan berjamaah pada sembahyang mayat, maknanya solat jenazah ni dituntut berjamaah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Maksudnya tidak ada dari seorang Islam yang mati. Manakala ada orang Islam mati lalu disembahyangkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang betul tauhidnya, murni akidah dia, tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, melainkan disyafaati oleh Allah mereka padanya. Maknanya Allah Ta'ala beri doa mereka itu menjadi syafaat, membantu mayat ini, jenazah tersebut, untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Maknanya kalau tengok pada hadis ni, solat jamaah dalam jenazah itu dituntut, sangat dituntut. Dan dari Malik bin Hubairah, bahawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna an yakuna thalathata sufufin illa ghufira lah." Maksudnya tidak ada dari kalangan seorang mukmin yang mati lalu disembahyangkan oleh satu umat, satu kumpulan. Jadi umat ni dalam hadis ni dia tak sebut bilangan. Makna kalau kita nak kaitkan yang bilangan, kita ambil hadis pertama tadi, umat, yakni paling kurang 40 orang. Sekurang-kurangnya 40 kalau ada. Kalau tak ada ummatun, ummat tu makna sekumpulan. Fayusalli alaihi ummatun yablughuna, yang sampai 3 saf. Kita kena buat 3 saf. Melainkan dikurniakan keampunan baginya. Kita mana kalau kita ada 30 orang, kita buat 10 orang, 10 orang, 10 orang. 3 saf kena atur. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi dan dikatakan hasan. Jadi alhamdulillah hadis ini ramai ulama-ulama muhaqqiq seperti Imam Nawawi, Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam takhriq pada Tahqiq Abi Daud mengatakan sanad dia hasan. Ada sebahagian kata rendah sikit tapi boleh dengan bisyawahid. Maknanya hadis 3 sah ini boleh diterima. Hadis ini menunjukkan bahawa sesiapa yang telah disembahyangkan oleh 3 saf dari orang muslimin, nascaya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sekurang-kurangnya dinamakan satu saf itu 2 orang, dan tidak terhad banyaknya. Maknanya kalau kita paling kurang kita nak solat jenazah, biar ada 7 orang. Nak berapa kan? 7. Maknanya sebab dia tak jadi saf kalau seorang. Satu saf yang paling kecil 2 orang. Maknanya seorang imam 2. Jadi 6, 7 orang. Mana kalau paling kurang kita kata tak ada, zaman Covid lah dah. Baru ni cukup 7 orang semaya dah. Cukup. Tapi buat sah 3 ke tak buat? Tu baru belajar amalan ni. Jadi yang akan datang ni insya-Allah tuan-tuan dan para jemaah sekalian, kita kena susun sah tu 3. Tengok ni. Malik bin Hubairah, rawi hadis, adalah sangat terlalu mengambil berat hendak menjadikan 3 saf apabila dilihatnya sedikit orang yang hendak sembahyangkan jenazah, orang tak ramai, maka dia pun susun. Tadilah kata kita nak
Paling minimal untuk mendapat fadilat ini kena ada 7 orang. Paling minimal. Seeloknya biar ada 40. Lagi ramai, lagi baik. Cuma kita nak paksa orang tak boleh. Sepatutnya kita bila dengar keluarga mati, sahabat mati, pergi ya. Tanya, confirm pukul berapa nak ke bumi, nak solat, kita pakat pergi. Jangan pergi awal. Setengah orang ni dia dengar mati, dia pergi awal. Bila waktu nak solat, lari. Waktu solat itu waktu syafaat. Waktu kita nak beri pertolongan kepada sahabat yang kita sayangi. Bukan waktu kita buah sak rokok tepi tangga rumah tu lah. Nah ini kena. Pada sembahyang ini juga terdapat kelebihan sah yang pertama, sedang kelebihan sah yang lain ada sama saja. Kecuali lain-lain sembahyang kerana ada nas yang menunjukkan banyaknya sah. Sepatutnya kalau cukup satu sah, itu buat satu sah lah. Semua dapat duduk sah pertama. Tapi dalam bab solat jenazah, dia ada khusus salah satu sufuf. Dia nak 3 sah. Jadi kita terpaksa kena bagi, kecilkan bilangan, biar boleh 3 sah. Kalau kita mikir dengan solat lain, kenapa nak undur belakang pulanya? Masjid luar ni, rumah luar, kenapa? Satu sah pun cukup, 40 orang tentunya. Lah, tapi untuk jenazah dia ada tertib. Ada tertib tersendiri, kita kena susun 3 sah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat laksanakan sunnah yang disebut ini setelah kita mendapat maklumat dan kita belajar. Baik, tamatlah kita tentang bilangan orang 40 kalau dapat. Bilangan saf sekurang-kurangnya 3 saf. Kalau boleh ramai kan. Tapi kalau kita kata 3 sah tu penuh dah, nak buat sah yang keempat, boleh lah. Tapi kalau tak penuh lagi 3 sah, cuma kita susun tadi kerana nak ambil sah, tak payahlah buat 4 sampai 10. Dia tak ada dah, dia sebut 3 lah. Kecuali penuh sungguh, semua sah penuh belaka, nak sampai 10 dipersilakan. Baik, alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Masalah mengikut imam. Makna itu dia punya tajuk lain. InsyaAllah kita cuba pendekkan video-video yang maklumat ni supaya mudah untuk tuan-tuan belajar ataupun sebarkan maklumat. Sebab kalau panjang dia jadi tak ingat. Kalau pendek mudah dapat, insyaAllah. Jazahullah khairah, pihak admin kita akan lakukan. Masalah mengikut imam. Kita ikut imam, macam mana dia punya SOP ikut imam salatul janazah. Maknanya kita kena ikut imam. Kalau imam takbir, takbir. Kalau imam tak takbir, kita tak takbir lagi, duduk tunggu. Macam mana keadaan? Tengok jawapan. Jika makmum menyalahi imam dengan ketiadaan uzur, orang ni tak uzur apa-apa saja, dia relax, dia masih belum bertakbir hingga imamnya telah mentakbirkan yang lain pula. Maknanya kita contohlah, kita kata kita duduk dalam takbir yang ketiga, kita nak baca doa panjang. Kita belajar dekat baru ni, doa maksur, doa-doa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Perisai Muslim kita dah bagi. Allahumma fillahu warhamhu, Allahumma fil hayyina. Jadi kita nak baca ni tak sempat, tiba-tiba imam laju. Boleh tak kita habiskan doa ataupun terpaksa kena ikut imam? Tengok kitab ni kata, jika dia masih belum bertakbir hingga imamnya telah mentakbirkan yang lain pula, maka batal sembahyangnya. Kenapa? Kerana tiada lahir pengikutan di dalam sembahyang itu jika tidak dengan takbir yang tersebut. Mana kalau waktu lain, waktu solat kita rokok, 3 rukuk yang panjang tu, tapi dalam masalah solat jenazah ni rokok tak ada, sujud tak ada, yang adanya takbir. Bila imam takbir, takbir kita. Jadi tidak menurut takbir itu adalah suatu kerosakan seperti tidak menurut rakaat. Ini kita kata bahaya. Karena itulah ana mengharapkan sangat kepada para imam, orang yang jadi imam salat jenazah, tolonglah baca doa kepada mayat selepas takbir yang ketiga. Beri masa yang cukup untuk orang nak berdoa. Kalau tidak, kita buat nanya.
Dia cepat, Allahumma pilih orang, Allahu Akbar. Jadi kita nak baca doa dalam ni. Dia kata baca doa lepas solat lah. Siapa suruh? Siapa suruh ubah format yang diajar oleh Nabi SAW? Kenapa kita nak ubah pergi doa lepas solat? Sedangkan solat jenazah itu didirikan untuk syafaat, untuk memberi pertolongan, bantuan pada orang ini, dan kita diajar oleh Nabi SAW supaya berdoa ketika takbir yang ketiga. Tapi kenapa kita nak ubah? Jadi banyak berlaku kes. Bagi anak sendirilah, kadang-kadang kita mula dah, kita baca doa, baru masuk doa yang kedua, imam dah takbir. Kita langgar SOP kan batal pula. Tak langgar SOP kita kecewa. Kita nak berdoa kepada sahabat yang kita mari jauh-jauh berapa puluh kilometer kita datang nak solat jenazah kawan ni, tiba-tiba tidak diberi masa untuk berdoa. Ada yang tahu pergi doa lepas maya lah, itu cerita lain. Sekarang ni rasmi, majlis rasmi, protokol solat jenazah ni, doa untuk mayat dalam solat jenazah. Yang kita tukar tu cerita lain. Kita nak doa lepas pada ni, siapa seumur hidup boleh kita doa. Tapi inilah majlis rasmi. Siapa mereka kena ada bilangan saf, kena ada bilangan orang solat, maka kita mengatakan ini satu perkara yang tidak baik, kerana menafikan hak sahabat-sahabat kita nak berdoa dalam solat jenazah. Yang masalah solat jenazah ni pula bukan boleh ulang. Kalau boleh ulang 10 kali tak ada masalah. Imam ni laju, kita sudah dengan dia, kita solat pula. Tak. Sekali je seorang. Kalau peluang itu tidak diberi, bermakna kerugian besarlah kita. Cuma kena ingat tadi, tak boleh kita, kecuali orang uzur. Mana kalau dia ni lambat baca Fatihah contohnya, duk main waladhdali kau imam takbir dah. Itu terlailah, mana itu macam kes masbuk dalam solat biasalah. Cuma bagi orang yang tidak uzur, mana kita ketinggalan lah dalam masalah kalau kita tidak takbir sekali dengan imam. Kita berpindah kepada masalah seterusnya, salatul ghaib, solat jenazah ghaib. Solat jenazah ghaib ni macam mana? Dari Jabir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuwfiyal yaum rajulun salihun minal habash, fahalummu fasallu alaihi, fasafafna khalfahu fasalla alaihi wa nahnu sufuf, muttafaqun alaih. Kata Jabir, pada hari matinya Najasyi. Siapa dia Najasyi? Malikul Habasyah, raja Ethiopia yang memberi perlindungan kepada muhajirin daripada Mekah pergi ke tempat dia. Bila hari dia mati, waktu tu tak ada SMS, tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, tak ada TikTok, tapi wahyu ada. Allah maklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Najasyi itu nama raja, nama gelaran tuanku. Mana kita ni yang di-Pertuan Agong contoh. Nama dia Ashumah dengan sad, Ashumah. Gelaran dia Najasyi. Jadi pada hari dia mati, hari itu juga Nabi kita mengisytiharkan kematian Najasyi. Jadi oleh kerana dia duduk di negara yang begitu jauh, kata di Jabir, pada hari laki-laki soleh dari Habasyah, iaitulah Najasyi mati, maka Nabi panggil, fahalummu fasallu alaih, marilah kamu sembahyangkannya. Maka kami pun beraturlah bersaf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyembahyangkannya, sedang kami adalah dalam beberapa saf. Ini masih lagi saf kena ada. Kalau nak kira Nabi solat di padang, boleh dia nak panjangkan saf, tapi dia susun saf. Jadi ayat ini, tuan-tuan tanda, hadis ini muttafaqun alaih, menunjukkan boleh kita solat apa? Salatul ghaib. Hadis yang kedua, pada hadis ini terdapat dalil menunjukkan tersyaraknya menyembahyangkan jenazah yang berada di luar negeri. Cuma adalah beberapa isu fiqh. Ada yang mengatakan sekiranya orang tu mati di negara kafir yang tak ada orang solat atas dia, baru kita solat ghaib. Ada yang mengatakan tidak, solat ghaib ni boleh je kita solat sekiranya orang tu ada hubungan dengan kita. Ada hubungan macam keluarga kita nak pergi tak boleh. Ada halangan, kita duduk jauh, macam baru ni jauh apa dekat tapi jauh.
Betul tak? Masa zaman Covid pun ni kan. Dekat tapi jauh. Nak pergi solat jenazah walaupun kapur seberang tak boleh pergi. Perentas daerah tidak boleh. Jadi boleh kita solat jenazah gaib ketika itu. Ada yang mengatakan sekiranya orang yang mati itu rajul soleh, rajul fadil, jadi bolehlah kita solatkan jenazah atau dia gaib daripada ke seluruh negara, boleh kita solat. Maka dalam masalah ini sekiranya keluarga kita tu mati jauh, boleh kita solat gaib ke atas dia berdasarkan kepada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas Najasyi. Jadi ada orang yang sempit, ada orang yang buka luas. Yang sempit tu dia kata apa? Sebab Najasyi ni duduk dalam negara kafir yang tidak ada orang di sana. Ada yang mengatakan tidak masalah ni, masalahnya kita boleh asalkan dia tu orang Islam walaupun sudah disolat di tempat lain dibenarkan. Tapi dengan sanilah tidaklah diperluahkan sangat kecuali orang-orang yang tertentu. Kita kata wallahu a'lam. Sekarang ni kita berpindah pula kepada tulis tepi kitab tu tak ada tajuk. Tajuk baru, tajuk dia solat di atas kubur. Solat jenazah di atas kubur. Sepatutnya dia ada tajuk lain tapi terlepas ini. Dan sah juga solat jenazah di atas kubur sesudah ditanam. Kita lambat sampai. Orang contohlah kita kata orang solat jenazah malam ni. Kita nak mari tak boleh, duduk jauh. Maknanya nak balik bukan senang ataupun masyakkah tertentu. Nak balik hari cuti. Hari ni baru tak cuti lagi contohnya. Maka boleh kita pergi solat di atas kubur dia. Solat jenazah. Solat lain tak boleh atas kubur. Nabi larang, tapi solat jenazah dibenarkan. Manakah dalil? Dalil dia penting. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da syahrin. Sesungguhnya Nabi SAW sembahyang di atas kubur setelah berlalu sebulan. Asar ini, hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni wal Baihaqi, dan sebahagian muhakkik menyatakan bahawa sanad dia sahih kepada Ibnu Abbas. Cuma timbul lagi masalah tempoh. Selama mana kita boleh solat di atas kubur? Lama mana? Maka di sini ada perbahasan ulama yang kita akan sebut. Ada waqtalafu, berbeza pandangan ulama tentang berapa lama dibenarkan solat di atas kubur. Mazhab Malik, kita sebut mazhab dulu lah supaya senang kita dengar cerita. Dia kata idza faragha an-nas min as-salat al-mayyit fala yusalla 'alaiha ba'da zalik wala 'ala al-qabri. Imam Malik kata tak ada solat atas kubur. Solat dah solat tadi cukup, lepas dah fardu kifayah. Ini mazhab Malik. Ada pandangan yang mengatakan yusalla 'ala al-qabri ila syahrin. Tengok hadis tadi, hadis Ibnu Abbas, boleh kita solat sampai sebulan masa. Maknanya kita baru balik 3 minggu baru kita balik. Di umrah kita duduk umrah, orang mati sini. Balik 2 minggu lebih kan. Boleh lagi kita pergi kubur dia, solat jenazah di atas kubur. Ada yang mengatakan yusalla 'alal qabri, boleh disolat di atas kubur selagi mayat itu tidak hancur. Macam mana kita nak tahu dia duduk dalam? Jadi agak-agak lah, seminggu 2 minggu. Jadi yang letak target sebulan tu menariklah sebab ada riwayat tadi kan. Ada yang mengatakan boleh solat selama-lamanya selagi tak solat. Tapi syarat dianya waktu orang tu mati kita kena balik dah. Tengok dia syarat dia ketat. Dia kata boleh solat selama-lama tu, dia kata orang tu mati, si mati tu kita sudah balik, cuma kita tak ada nak pergi solat. Kalau dia tahu syarat gini, habis pakat pergi semaya jenazah. Kubur Madinah pakat. Hari ni nak pergi semaya jenazah saya nak bakar. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi, jenazah Uthman atau kubur nak tak. Sebab waktu mereka wafat kita tak ada lagi atas dunia ni, 1400 tahun dulu. Maka tak ada. Cuma ana simpulkan daripada kata kalamun Nawawi rahimahullahu taala, qala al-Imam an-Nawawi. Imam Nawawi ni kita ambil dia sebab dia mazhab Syafi'i. Tapi dia sebut juga pandangan-pandangan. Dia kata iza hadara
man lam yusalli alaihi ba'da dafnihi. Apabila sampai ke kubur, orang yang belum solat lagi ke atas jenazah ni, orang lain maya dah, dia tak maya lagi jenazah, dia sampai-sampai orang sudah kebumikan jenazah, wa arada salata alaihi fil qabri, ataupun bila dia nak solat di atas kubur, boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Wa ila mata, sampai bila tempoh? Sampai bila tempoh? Nawawi kata ada 6 pandangan, sittatu aujuh dalam mazhab Syafi'i. Dia kata yang pertama kata sehingga 3 hari saja. 3 hari ya boleh. Lepas pada tu tak boleh. Wala yusalla alaihi ba'daha. Yang kedua, pendapat yang kedua sama dengan hadis tadi, sebulan. Pendapat yang ketiga, selama jasadnya tak hancur. Yang ni payah kita, takkan lagi korek semula kubur kan. Yang keempat, boleh solat ke atasnya sampai bila-bila man kana min ahli. Mana kalau dia tu keluarga dia tu ahli fardhi solat alaihi, tapi dia tak ada rumah, maknanya orang wali-wali dia lah, mana orang yang rapat dengan dia, bila balik boleh solat. Allahu akbar. Yang kelima, yang keenam, jadi kata di Nawawi rahimahullah taala, mana pandangan yang kata sebulan tu lebih apa ni, lebih munasabah lah. Sebab lepas pada tu mungkin mayat pun dah berubah. Mayat hak tak hancur, hak tu 10 tahun pun tak ubah, 20 tahun, tapi kita ambil yang biasa-biasa. Kebiasaannya begitulah keadaan jenazah. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil setakat tu. Ada khilaf ulama, ada kata 3 hari, ada kata sampai mayat hancur, ada kata sebulan. Jadi kita letak setakat sebulan lah. Sebulan itu biasanya kalau mayat biasa ni tak berubah dah. Tak. Wallahu a'lam. Taib, timbul lagi soalan, dia pendek-pendek masalah dia. Di mana orang sembahyang imam solat jenazah nak berdiri di mana? Imam solat jenazah nak berdiri di mana? Tanya dia. Sunat imam dan orang yang sembahyang sendirian. Mana kita seorang nak solat, kita mari seorang, tak ada orang dah, orang lain sudah dah, kita solat seorang, kita berdiri di mana? Sunat berdiri bertentang kepala mayat laki-laki. Jadi kalau laki-laki, kita duduk dekat kepala dia. Dan pungkur mayat perempuan. Mana kalau orang perempuan, kita duduk tengah-tengah. Duduk di tengah-tengah dia tu, tengah jenazah. Laki-laki duduk di kepala. Manakah dalil? Dalil daripada Samurah radhiyallahu anhu, dia kata, "Shallaitu wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Shallaitu ala imra'atin matat fi nifasiha faqama 'alaiha fi sholati wastaha." Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat jenazah, ke atas seorang perempuan yang mati nifas, mati bersalin. Orang ni beranak mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri bertentangan dengan pertengahannya. Nabi duduk tengah-tengah. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan dari Abi Ghalib katanya, syahidtu Anas bin Malik. Abi Ghalib kata, aku sempat solat jenazah bersama Anas. Anas ni sahabat Nabi, 10 tahun duduk khidmat pada Nabi. Sudah tentu banyak jenazah yang dia solat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat mayat laki-laki, faqama inda ra'sihi, Anas berdiri dekat dengan kepala mayat. Selesai, falamma rufi'at, bila selesai solat jenazah laki-laki, utia, orang pikul pula jenazah perempuan pula masuk. Fa shalla 'alaiha, Anas pun solat pula atas jenazah perempuan, faqama wastaha, dia berdiri di tengah-tengah, sama yang hadis tadi. Faqala al-Ala ibn Ziyad, ya Aba Hamzah, gelar kepada Anas, ya Aba Hamzah, hakaza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minar rajuli haitsu qumta. Begini ke cara Nabi salat jenazah? Mana untuk laki-laki duduk dekat kepala, wa minal mar'ati haitsu qumta, ke banyak perempuan duduk tengah-tengah semacam mana yang tuan buat tadi? Qala Anas, na'am. Anas kata, ya. Itulah yang aku tengok daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ni rawahu Ahmad wa Tirmizi. Cuma timbul soalan, kepala tu nak letak kiri ke kanan? Yang sini timbul sikit perbincangan. Dan setengah mereka mengatakan kepala laki-laki terletak di sebelah kiri imam. Kalau laki-laki, kepala dia alik kiri. Alik kiri lagi ni. Letak kena. Dan perempuan sebelah kanan. Sebab apa? Sebab apa laki-laki belah kiri, perempuan sebelah kanan? Kenapa? Solat tu tempat duduk berdiri, dekat kepala dekat tengah. Cuma waktu nak letak jenazah tu, kepala alik ni ke kepala alik ni? Itu simbol soalan. Ana duk cari dalam kitab fiqh dan juga dalil-dalil hadis yang menyebut tentang kiri ke kanan ni tidak ada riwayat yang jelas, tapi dalam kitab fiqh kita ada. Dia kata kenapa kita kena letak kepala laki-laki di sebelah kiri? Sebab bila kita duduk di kepala, bila duduk di sini sebelah kiri kita, imam gini kan, kepala sini, maknanya rahmat tu duduk di sebelah kanan banyak. Rahmat duduk sebelah kanan. Jadi bila kita duduk sini, jadi banyak rahmat tu pergi sampai ke kaki. Itu ta'lil dalam kitab tasawuf. Yang perempuan duduk tengah-tengah, samalah dia kata alik ni pun. Jadi pusing belah kiri, pusing belah apa ni, perempuan sebelah kanan imam. Ini kita kata wallahu alam, bagian letaklah kiri kanan pun tidak jadi masalah, kerana di dalam hadis tidak terdapat riwayat tentang letak kepala kiri ke kanan. Kalau cari riwayat tidak ada. Cuma kalaulah kita kata jenazahnya sepatutnya laki-laki belah kiri kepala, tiba-tiba duduk alik kanan, mana kita tahu ni mana kepala ni, kita duduk belah kanan tu. Tapi ada setengah tempat ni menduga ceritakan kita lah. Setengah ustaz tak tahulah, dia nak tunjuk dia pandai ke, bertempik Allah tak kerti tak kepala mayat alik mana. Cakap baik sudah lah. Pusing kau ni. Eloknya mayat ni laki-laki ni letak belah kepala sebelah kiri imam, sebab imam nak duduk belah ni. Jadi senang. Siapa tunjuk? Yalah kita malah nak sebut lah tu. Kata ustaz, orang mati dah ni dia ni. Duduk alik mana-mana pun tidak jadi masalah. Yang sunatnya kalau laki-laki kita duduk dekat kepala, cakap ni kepala dia duduk situ. Yang perempuan duduk tengah-tengah. Jadi jangan duduk bising-bising lah. Benda tu bukanlah satu perkara qat'i, mesti laki-laki belah kiri, perempuan belah kanan, itu tidak ada. Tidak ada riwayat yang sahih. Jadi ada keterbukaan di sini, tapi eloklah kalau kita buat macam tadi. Laki-laki kita duduk kepala dia belah ni, perempuan belah tu. Wallahu a'lam. Kita berpindah kepada masalah yang berikutnya, masalah sembahyang beberapa orang jenazah. Jenazah mati ramai orang mati. Macam mana kita nak salat? Adakah seorang-seorang atau boleh campur semua? Beberapa orang jenazah boleh disekali sembahyangkan. 10 orang, Mekah sampai 50 orang solat sekali. Kerana yang dimaksudkan dengan sembahyang itu ialah doa. Sedang dalam doa itu boleh dihimpunkan. Daripada kita baca Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahum. Jadi dan hadis li'anna Kalsum bint Ali bin Abi Talib matat hiya wa waladaha Zaid bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma fasulliya alaihima duf'atan wahidah. Jadi ila akhir hadis. Kerana ketika wafatnya Kalsum, anak pada Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali yang dia kahwinkan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ali kahwinkan dengan Umar. Kemudian dapat anak dia Zaid bin Umar. Dua beranak ni mati serentak, mati sekali. Lalu disembahyangkan kedua-duanya sekaligus dan diletakkan kanak-kanak itu berikutan imam. Mana imam di sini, kanak-kanak depan imam, sebab dia laki-laki, mak dia belakang.
Sedang di dalam kaum itu, ketika susunan macam tadi, ada sekumpulan pembesar-pembesar di kalangan sahabat. Maka mereka mengatakan inilah sunnah. Mana cara susunan itu sunnah. Mana laki-laki tak depan walaupun kanak-kanak, kemudian yang belakang-belakang tu itu perempuan. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, itu riwayat tadi. Dan Salla bin Umar, katanya Ibnu Umar yang jadi imam tadi, sebab makcik dia Zaid tu adik dia, orang panggil mak tiri dia lah, mak tiri dia, makcik dia lah kan. Jadi Zaid adik dia. Dalam riwayat lain kata Salla bin Umar radhiyallahu anhuma ala tis'i janaiz, Ibnu Umar telah sembahyangkan 9 jenazah lelaki dan perempuan. Yang lelaki dijadikan berikutan imam, mana laki-laki duduk depan imam dan yang perempuan berikutnya ke arah kiblat. Asar ini dikeluarkan oleh Imamul Baihaqi. Maknanya boleh kita solat jenazah ramai-ramai, tidak menjadi halangan. Solat ramai tak apa. Kalau ramai orang mati, solat ramai-ramai. Tapi ada setengah tempat ni tak. Dia asing laki-laki dengan perempuan. Asing dengan laki-laki perempuan. Waktu pergi solat Jumaat di negara China, apa nama, di masjid besar dia tu, masjid apa, Dongguan apa nama masjid, dia maya lain-lain. Mula-mula solat jenazah, kita pun ingat saudara, lepas tu masuk jenazah, tanya dia kata tadi laki-laki, ni perempuan, dia asingkan. Tapi kita sini taklah, kita akan ikut solat jenazah ni boleh campur sekaligus, walaupun berapa ramai orang mati, sama ada laki-laki atau perempuan boleh dihimpunkan. Baik, masalah sembahyang orang kafir. Boleh ke tidak kita nak semaya ke atas orang kafir? Orang kafir haram disembahyangkan atasnya. Jangan semaya atas orang kafir, tak boleh. Manakah dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 84. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Dan janganlah kamu sembahyangi seorang dari mereka yang telah mati. Orang kafir, orang munafik tak boleh solat selama-lamanya. Dan orang kafir juga tidak harus didoakan untuk beroleh keampunan. Jadi tak boleh kita doa keampunan kepada orang kafir, tak boleh. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bagi orang yang mempersekutukannya. Mana orang buat syirik, Tuhan tak akan ampun. Dan dia mengampuni yang lain dari itu untuk siapa yang dikehendakinya. Mana ayat ini menunjukkan kepada kita para jemaah sekalian, sekiranya orang Islam mati, walaupun dia maksiat, walaupun dia kaki itu kaki ni, masih ada ruang untuk kita salat dan kita doakan dia. Tapi kalau dia kafir, lah. Itu kunci besar bagi seorang itu nak dapat salat, mesti dia orang Islam. Mana kalau dia ni orang kafir, walaupun keluarga dia sendiri, contohnya dia ni ustaz, hebat dah ustaznya, ayah dia tak masuk Islam, maka dia tak ada harapan dah. Dia tak bolehlah solat doakan kepada ayah dia, mak dia ataupun keluarga dia yang tidak Islam. Tak boleh. Hatta dalam hukum takziah yang kita akan bincang nanti, kalaulah kawan-kawan kita, member kita mati keluarga, kita tak boleh ucap takziah semoga tenang di sana, tak ada. Habis macam mana? Semoga awak tenang, tak apa. Mana kita ucap takziah kepada dia, kepada kawan kita tu, ayah dia mati, kita kata semoga awak sabar, awak bertenang dengan perpisahan yang tak boleh nak elok ni. Boleh. Jangan kata semoga ayah awak tenang di sana. Tenang di sana. Dia panggil bahasa orang putih, peace. Apa peace? Moga apa orang putih ni gitu. Moga apa? Tak ada nak tenang apa, dia tidak Islam. Kita jangan duk tulis kat benda-benda semoga tenang apa tenang. Jadi kita duk tulis benda-benda yang tidak dibenarkan. Tulis buat kita ni. Jangan main-main.
Baru ni ada mati apa ni, raja penjajah kita dulu mati, ada orang pergi umrah Mekah ni, kena igak boleh. Tengoklah tu dalam video, gua umrah dia tulis label umrah untuk apa nama Queen. Jangan main-main. Tak padan umrah ketuk nenek dia, bahaya ketuk ke mak tua orang putih tu je. Kalau dia Islam tak apalah. Tapi tak ada riwayat kata dia masuk Islam. Kalau dia jajah kita zaman dulu tu cerita lain lah. Dah kita kira hak zaman lah ni. Jadi tak boleh. Jadi ucapan-ucapan kita pun biar ada tahafuz berlapis. Jangan ucap doa kepada si mati tu. Kalau kita nak doakan, ucap takziah kepada keluarga dia saja. Semoga awak sabar. Kematian ini satu benda yang tak boleh nak elak dah. Jadi kita doa gitu ya, tak apa tu. Sebagai dia panggil toleransi kaum. Tapi tak boleh lah kita nak lebih-lebih daripada tu. Jangan ada lebih pada tu. Kalau lebih-lebih jadi susah pula kita. Orang panggil terlebih SOP pula susah. Banyak masalah SOP ni dah. Baiklah. Kita tamatkan perbincangan kita. Dan tidaklah wajib memandikannya atas seorang pun. Mana kalau orang kafir tak payah mandi dah dia tu. Mandi cara dia. Kerana memandikannya itu, kita mandi dia tu bererti apa? Bererti membersih dan memuliakan, padahal dia bukanlah orangnya. Namun memperbuatkannya itu harus. Mana kalau keluarga dia orang Islam, tapi ayah dia bukan Islam, keluarga dia bukan Islam mati, dia nak mandi, boleh. Tidak kata dilarang, cuma tidaklah wajib. Yang wajibnya kita orang Islam ni. Orang Islam wajib dimandikan. Kita dah bincang dalam bau ni. Hatta kalau orang tu jatuh dalam telaga, mati lemah dalam sungai, 2 hari duduk dalam sungai, angkat mari jenazah, kena mandi ke tidak? Tengok dalam kitab kita baru dah bincang. Dalam bab mandi ni kena mandi juga. Tu hak dia mandi, yakni kita mandikan dia. Dengar dekat cerita budak nakal pergi tanya ustaz dia. Dia tanya, kenapa orang mati kita kena mandikan? Pening ustaz, buka kitab. Dia pergi kerusuh jenazah. Habis kerusuh ustaz ceramah 2 jam bab mandi jenazah mandi. Budak ni tanya, ustaz, tanya soalan boleh? Boleh. Kenapa orang mati kita kena mandi? Buka semula kitab ustaz baca. Hadis ni. Alah budak tu sengih suka ustaz. Tak seduk buka kitab. Jawapan dia mudah ya. Kenapa? Dia kata, ustaz tu tanya dia, kenapa? Sebab dia tak boleh mandi sendiri. Alah kata, alah mujulah ustaz terbaik kan, tidak kena menapa. Budak tu dah basah budak empan. Mari dia kacau ke tua sini. Baik. Jangan main. Soalan budak-budak jangan duk main kacaran. Kadang-kadang kita gitu ya. Baiklah. Tidak wajib mandi tapi harus. Kita kena ingat mana boleh kita buat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aliyan faghasala walidahu wa kaffanahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan Ali untuk mandikan ayah dia. Siapa dia ayah Ali? Abu Talib. Abu Talib mati, Nabi kata Ali, gimana dia ayah? Mandi. Pakcik dia, pak saudara dia. Dan dikafaninya. Tapi semaya tak boleh lah, sebab Abu Talib tak mengucap. Abu Talib duduk ikut Abu Jahal. Itu bahayanya kita berkawan dengan orang yang tidak baik. Berbahayanya berkawan dengan orang yang tidak baik. Hadis ni riwayat Abu Daud dan Nasai. Sebab apa? Dia menghalang Abu Talib nak masuk Islam, Abu Jahal dengan geng-geng dia. Dia nak dah. Nabi berapa kali bagi offer, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Pakcik katalah la ilaha illallah. Aku nak bawa hujah ni untuk minta dengan Allah nak lepas mu daripada azab. Walaupun dia nak mati dah. Dia tengok anak saudara dia, muka Abu Jahal duk celek mata tengok. Atarghabu millati Abdul Muttalib. Tanya dia pun pakai hanggup begitu, tak mengucap sampai sudah. Allahu Akbar. Itulah nasib kita. Kita hari ni pun jangan duk main-main tuan-tuan. Kita bersahabat-bersahabatlah dengan orang baik-baik, orang soleh-soleh, orang yang baik-baik. Kita kadang-kadang kita tak perasan dah. Orang kita duk sayang orang sini. Tapi kita ingat orang sini dia sayang siapa?
Tu so kena fikir sah. Dah. Orang hak kita berkawan sini tapi dia pergi kawan dengan siapa di tempat dia berkumpul tu. Itu juga memberi kesan kepada perjalanan hidup kita. Jangan duk main mudah-mudah gitu dah. Tak apa, duk main tak apa. Jangan duk main tak apa. Kawan ni sangat penting dalam perjalanan kita. Dalam hidup kita biasa pun penting, dalam kampung kita penting, dalam negara juga penting. Kita tengok falyukhalil, dengan siapa kita berkawan. Itu sangat utama. Tuan-tuan fikir sendirilah. Kita ni nak mati, kita semua akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa-apa yang terjadi kepada kita, keluarga kita, negara kita, kita juga akan dipertanggungjawabkan. Baik, kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan ada masa kita akan sambung lagi. Panjang umur kita sambung lagi. Hukum sembahyang anggota. Orang ni makan diri harimau ke makan di buaya, tinggal jumpa tangan saja. Nak semaya ke tidak? Tunggu dalam siri akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.